A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. PDPR kita pada kali ini ialah pada pelajaran yang ke-15, bahagian Ulumul Quran. Tajuknya ialah Nuzul Al-Quran. Anak-anak bolehlah bersedia dengan buku teks masing-masing di muka surat 101 hingga 108. Di bawah tajuk Nuzul Quran, kita akan mempelajari yang pertama ialah maksud Nuzul Quran. Yang kedua, cara dan peringkat Nuzul Quran. Yang ketiga pula ialah kepentingan nuzul Quran secara berperingkat dan beransur-ansur. Manakala yang keempat pula ialah usaha dan tindakan untuk menjadikan nuzul Quran sebagai panduan memahami isi kandungan Al-Quran. Mari mengembara bersama saya di dalam dunia cinta ilmu. Sebagai muqaddimah kepada kembara kita pada kali ini, mari sama-sama kita lihat apakah maksud nuzul Quran. Maksud nuzul Quran dari segi bahasa ialah perkataan an-nuzul membawa maksud penurunan atau perpindahan sesuatu dari atas ke bawah. Manakala maksud nuzul Quran dari segi istilah ialah penurunan Al-Quran daripada Allah ke Luh Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah di langit dunia, seterusnya dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Mari kita teliti pula cara dan peringkat-peringkat penurunan Al-Quran. Baiklah anak-anak, mari kita lihat dulu cara penurunan Al-Quran. Baik, cara penurunan Al-Quran ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke Luh Mahfuz, dan daripada Luh Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan peringkat penurunan Al-Quran ini telah berlaku dalam dua cara, iaitu cara yang pertama ialah penurunan Al-Quran secara sekaligus, iaitu daripada Allah ke Luh Mahfuz dan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Manakala cara yang kedua pula ialah diturunkan secara beransur-ansur, iaitu dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Anak-anak yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan cara penurunan Al-Quran yang pertama, iaitu penurunan Al-Quran secara sekaligus. Untuk mengukuhkan lagi fakta yang kita perolehi itu, mari kita rujuk kepada dalil yang membuktikan bahawa Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Manakala dalil yang kedua pula ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, ini adalah dua dalil yang menunjukkan penurunan Al-Quran secara sekaligus. Baik ya, yang kedua pula ialah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ya, baik, antara dalil yang membuktikan bahawa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 106. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya, Allah berfirman yang maksudnya dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat dan tenang, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Jom kita perhatikan pula peringkat-peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat penurunan Al-Quran ini terbahagi kepada 3. Peringkat yang pertama ialah daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua pula dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat yang ketiga ialah dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat satu persatu. Peringkat pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Kita lihat dalil yang membuktikannya ya. Daripada surah Al-Buruj ayat 21 hingga ayat 22. Allah berfirman, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ya, di situ ada perkataan fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya yang terpelihara dalam Lauh Mahfuz. Jelas ya? Peringkat yang kedua dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qadr ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadr. Dan peringkat yang ketiga ialah dari Baitul Izzah ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Dan dalilnya ialah di dalam surah Al-Isra ayat 106 yang saya telah bacakan sebelum ini, iaitu dalil yang menyokong tentang cara penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ya. Di dalam ayat ini jelas Allah menyatakan bahawa wa nazzalnahu tanzila ya, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Sekarang kita lihat pula kepentingan nuzul Quran secara berperingkat-peringkat dan beransur-ansur.
Antara kepentingannya yang pertama ialah memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, menguat dan meneguhkan hati Rasulullah sehingga Rasulullah dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa umat Islam dengan pantas. Seterusnya, kepentingan yang ketiga pula ialah bukti bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan pertuturan Rasul semata-mata. Yang keempat, beransur-ansur dalam menetapkan sesuatu hukum. Contohnya, tentang pengharaman arak. Pengharaman arak berlaku secara beransur-ansur, bukannya sekaligus Allah kata haram. Dan yang terakhir ialah usaha dan tindakan untuk menjadikan nuzulul Quran sebagai panduan memahami kandungan Al-Quran. Baik, usaha yang pertama ialah daripada sudut individu, memahami dan menghayati peristiwa nuzul Quran. Seterusnya, membaca buku-buku ilmiah dan mentadabbur ayat Al-Quran berkaitan nuzulul Quran. Yang kedua pula ialah usaha dan tindakan oleh masyarakat, iaitu mengadakan program ceramah perdana yang membahaskan tajuk nuzulul Quran. Juga membuat aktiviti menghayati peristiwa nuzulul Quran. Dan dari peringkat negara pula ialah menghebahkan kepada masyarakat program sambutan nuzulul Quran melalui media. Juga mengadakan jurnal nuzulul Quran dan menyebarkannya. Dijemput kepada anak-anak semua untuk menjawab soalan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan di sini. Alhamdulillah, kembara cinta ilmu kita pada kali ini telah sampai ke penghujungnya. Saya doakan semoga kita semua dapat memahami dan menghayati apa yang kita perolehi sebentar tadi. Saya juga berharap moga-moga perkongsian saya ini memberi manfaat untuk semua. Dan kepada anak-anak semua, sila jawab kuisis yang telah saya sediakan, linknya di ruangan description di bawah. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.